Okey, start boleh. Start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita daripada Harimau Malaya akan bersiaran, orang kata mengadakan satu sesi temu ramah secara online lah bersama dengan wakil daripada pihak Bowlers iaitu Encik Wan Syarizi Wan Ramli. Apa khabar Cik? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah baik. Okey, kita just straight to the point sajalah. Okey, memandangkan baru ni isu yang terpalit pihak Bowlers terpalit dengan isu yang melibatkan satu iaitu penggunaan visual tanpa kredit oleh salah satu stesen TV di Malaysia lah. Dan yang kedua, kalau saya tidak silap semalam kata apa, illegal live streaming yang melibatkan perlawanan persahabatan. So kami nak tanyalah apa respon daripada pihak Bowlers berkenaan dengan kedua-dua insiden tersebutlah. Okey. Pertama sekali macam you guys sendiri cakap tadi, ini yang macam semalam yang live streaming orang kata disiarkan secara secara haram lah orang kata. Dan yang sebelum ni pun ada terjadi juga yang ada yang ambil kita punya footage dan tanpa kredit lah. I mean dia tak minta kebenaran kita dan terus pakai untuk penggunaan di media lah kan, macam TV3 tu. So macam kita rasa agak kecewa lah sebab macam Bowlers TV ni kita sebenarnya bukan satu orang kata satu company yang besar lah. I mean kita bukan company yang orang kata ada modal yang besar untuk buat live streaming ni. Dan macam kita sendiri kan macam bila kita benda yang besar berpuluh-puluh ribu lah production crew yang ramai lah yang kita perlu bayar gaji dan kos yang lain lah seperti kos pengangkutan, makan minum. Jadi bagi kami kita agak macam kita kecewa lah dengan apa yang terjadi ni sebab kita bukan company yang besar seperti macam stesen TV yang lain seperti TV3 atau RTM atau mana-mana stesen TV yang lain lah. So pendapat saya macam sepatutnya sebagai contoh yang macam semalam tu sebenarnya organisasi besar yang macam PAS ni yang merupakan parti pemerintah sepatutnya benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Sebab bila kita dapat tahu dia menyiarkan live streaming itu di laman official PAS ni lah kan. So jadi bagi saya sepatutnya organisasi besar yang macam PAS ni dia sepatutnya membantu golongan bisnes kecil yang macam kami ni. Dia memberikan platform lah untuk yang menyediakan platform, betul. Okay. Dan untuk pengetahuan semua juga sebenarnya kita bila kita buat pay per view ni bukan kita dapat 100% lah sebenarnya. Kita berkongsi. Okay, first kita tolak kita punya modal tadilah yang saya cakap. Kita nak bayar gaji, kos minyak tu apa semua. And then kita ada percentage itu akan pergi juga kepada tim. Dan selebihnya baru dapat profit dekat kita. So sebenarnya bila kita buat pay per view, kita sebenarnya nak membantu tim-tim Liga Super ni untuk generate income dia orang sebenarnya. Dan benda ni macam bila dia orang dapat tahu yang sebenarnya benda ni boleh buat duit untuk dia orang dapat kat dia orang sendiri kan. Sebab macam yang pengalaman yang dulu kita buat dengan Terengganu First, kita propose, kita kata why not kita buat pay per view, and then kita punya cost is under us, bawah kita, tapi collection kita boleh pecah pada percentage. And then dia macam agak boleh ke kan sebenarnya, tapi bila once dia dah buat dan dia dapat untung tu semua sedikit sebanyak membantu sebenarnya. Sebab kadang kita tahu tim-tim yang di dalam Malaysia Liga Super ni, diorang memang selain daripada mendapat tajaan daripada luar
dan diorang juga perlukan duit yang macam extra untuk diorang cover kos-kos yang selain macam management apa. Even kalau you tengok pun diorang sekarang pun tengah ada team yang tengah buat pre-season kan. Of course nak memerlukan duit yang banyak semua. So benda yang macam ni sebenarnya kita buat ni untuk membantu tim-tim itu jugalah, selain daripada kita buat untuk kita punya profit kan. So itulah pendapat saya, macam bagi saya yang benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya berlaku lah kan, betul. Sebab kita dah sebenarnya dah few times, bukan dulu pernah juga, tapi kita cuma diamkan diri lah. I mean kita report kat Facebook dan video live tu dah di taken down lah. So jadi okay, kita diam. And then jadi juga lagi sekali. So itulah. Ni adalah bagi kita orang ni sebenarnya cabaran lah. Kalau ikutkan dekat luar pun international punya ni pun ramai je yang buat streaming secara tidak legal kan, secara haram ni. Tapi macam saya agak tergilan sebab kita ni pun bukan satu company yang besar. Sebab macam kami, kita orang buat ni Ballers ni, sebenarnya Ballers sendiri tu pun perkataan daripada bola, balls. Balls. Okay. Yes, balls. So of course kita punya passion bola sepak. Kan? Macam ni myself dengan my partner sendiri pun memang kita passion dalam bola. Kita dan macam saya sendiri pun memang dalam production lah. Macam saya memang dalam buat production kan. At the same time saya jumpa kawan saya yang minat bola. So kita fikir apa yang kita nak buat dengan bola ni. So why not kita set up satu platform untuk buat live streaming. So benda itulah tercetusnya idea bila kita set up company Ballers ni. And then kita memang first kita sebenarnya target kita adalah tim Liga Amatur dan tim Liga Sosial. That's our target. Penyiaran daripada bawah dulu sebelum naik ke atas lah. Betul. Memang niat kita set up adalah kita pergi first antara liga pertama yang kita tak tahu lah, tapi setahu saya yang first Liga Amatur yang ada full live streaming, itu yang kita propose. Kalau you guys pernah tahu Liga KL City League. So KL City League 2019. So basically kita set up this platform, kita set up this production team ni, yang Ballers ni adalah untuk nak, tujuan dia adalah untuk nak buat live streaming bola sepak lah. So kita start dengan Liga Sosial. So that is our first job lah, dengan Liga Sosial kita buat. And then from there kita dapat buat untuk futsal, dan kita dapat Pahang Rangers approach kita untuk buat live. From there kita baru start masuk dengan liga ni lah, dengan macam tim-tim Liga Super lah. So diorang dah tahu yang kita, tapi itulah masa yang kita buat Liga Sosial tu pun kita punya package memang mampu milik. Sebab kita tak tahu yang Liga Sosial ni, Liga Amatur ni, tim yang masuk tu bukannya tim Liga Super yang ada puluh-puluh juta sponsor. Kadang diorang jenis passion main bola. So you dah kena bayar padang kan. Tapi bila kita approach, kita kata nanti kalau you masuk Liga Amatur ni, you akan dapat team you akan dapat live streaming tau. You boleh tengok live, orang boleh tengok live team you. So diorang memang nak, diorang sanggup bayar duit sendiri. Tak apa, kita nak bayar sendiri. So benda yang macam tu lah yang kita start dengan yang Ballers ni lah. Yang macam kalau boleh saya cerita sikit lah sejarah dia. So itulah sebenarnya, sebab kita bukan satu company yang besar, satu entiti yang besar lah dalam bidang penyiaran bola sepak. Tapi kita orang kata step by step lah melangkah ke arah itu. Sebab macam kalau sebab saya dah berpengalaman dalam bidang production dengan live punya event kan. Kita rasa kita boleh, kalau nak macam you tanya tadi kan, macam ada tak
macam nak approach ke dapatkan rights untuk buat liga yang lebih tinggi macam Liga MT ataupun Liga Premier. Kita boleh, kita berkeyakinan dan kita memang sebenarnya kita boleh lah, cuma so far kita tak diberi peluang sehingga setakat ni lah. Itu saja. Cuma kalau orang tanya kita ready. Kita ready untuk go to next step. Cuma for now memang fokus kita adalah yang bawah dulu lah. Yang macam ni lah. Untuk soalannya okay, yang macam kan bila dah jadi macam insiden macam ni, so apa macam tindakan daripada bowler sendiri untuk memastikan insiden macam ni dah tak berlaku dah di masa depan? Mungkinlah untuk buat legal punya, dari segi legal ataupun nak saman ke apakah? Ada macam terfikir tak daripada pihak bowler sendiri? Sebenarnya macam bila dulu masa yang pertama kali kita kena tu, kita tak fikir benda ni sebenarnya macam efek dekat kita juga kan. Tapi bila fikir balik, kita keluar duit yang banyak, modal yang banyak untuk cover the game. Macam kalau semalam kita baru balik daripada Melaka, so kat sana dah 7 orang yang ada dekat sana. So bila kita fikir balik, macam modal yang kita dah guna banyak ni untuk buat kerja live streaming yang di belakang tabir ni, saya rasa macam saya tak tahu lah, tapi saya berserah kepada macam saya punya team lah. And then diorang cakap mungkin diorang akan macam nak refer to liga lah. So nak refer to liga lah, tapi tak adalah terus kita nak buat kita nak terus macam nak saman ke apa ke. Cuma kita masih juga membuka, orang kata lembut lah, rundingan lah. Okay. Maknanya kalau kita open, kalau you macam datang jumpa kita minta maaf dan kita boleh settle secara baik, then kita orang okay. Tapi itulah, kita masih ni lah. Cuma saya juga ada dapat news lah yang ada di pihak sana yang sedang macam nak contact kita lah untuk menjadi orang tengah yang macam untuk nak jumpa kita, nak settlekan benda ni lah. Jadi itulah, benda ni masih dalam ni lah, perbincangan. Macam kalau kata insiden yang sebabkan kalau macam Cik bagi tahu tadi, ini bukan pertama kali berlaku kan untuk bowler sendirilah. Maksudnya ada tak macam dia melemahkan semangat orang kata company sendiri, sebab bila kita provide yang terbaik tapi still ada orang-orang yang tak bertanggungjawab ni yang gunakan kelebihan yang bowlers ada ni untuk dia orang punya kepentingan. Ada macam down ke apakah? Macam kita setakat ni kita tak ada rasa down lah. Kita tak adalah rasa nak macam dah nak tutup. Sebenarnya kita daripada 2019 dah macam-macam lah kita lalui sebenarnya kan. Cuma sehingga sekarang kita bertahan sebab macam yang saya cakap tadi, kita buat secara passion. Kalau you guys tengok kita punya quality, walaupun orang kata dengan tekangan modal kita apa semua, sebab kalau you tahu cost kita punya orang kata kalau Liga Unify Liga Super punya live kan, dengan kita punya live dia tak jauh quality. Tapi kalau you tanya kita boleh, kita dengan tak cukup modal tapi kita still boleh deliver benda tu sebab passion. Boleh orang kata sama quality dengan yang dah ada lah. Sebab kita passion benda tu. Kita buat secara passion. Kita tahu yang apa yang kita buat. Macam kalau bola sepak, sebab masing-masing pun kita sendiri pun main bola. Kita tahu macam okay, untuk dapatkan angle yang cantik, macam mana, and then kita nak capture emotion, kita tahu sebab kita sendiri main bola. And then kita tahu okay, kalau macam tak goal, so apa yang you perlu capture. So benda-benda macam tu. So benda tu orang kata passion lah. Bagi saya dia tak melemahkan tim kita lah. Cuma tu lah, kita macam biasa kita akan teruskan go on macam biasa lah kan. Go on je lah. Cuma apa yang saya boleh cakap, memang kita buat kerja ni memang dengan passion lah. Selain daripada kita dan macam kita sendiri pun ada staff lah untuk kita bayar kan. So kalau saya nak fikir
down, saya nak fikir macam kalau saya tutup list, kalau saya stop, macam mana dengan kita punya staff untuk bayar gaji apa semua kan. So benda macam tu pun buatkan kita rasa lagi yalah semangat kan untuk nak ni. Semangat untuk ni lah, teruskan perjuangan lah kan. Macam kalau dari segi orang kata modal yang dikeluarkan sendiri untuk setiap perlawanan lah, sebab kita pun faham kan sekarang macam pay per view, macam untuk setiap modal yang dikeluarkan adakah macam dia kos yang tinggi ataupun sebaliknya? Dia macam pertama sekali bila kita approach team, kita yelah of course kita tengok jugalah macam contoh macam Melaka dengan Terengganu, kita tahu yang dua pasukan ni banyak apa orang kata memang kita tahu yang memang diorang ni banyak fans yang sejati. So macam Terengganu pun kita tahu dari dulu lagi macam mana pun, even friendly pun kan, kalau you tengok Terengganu pun import datang dekat import baru touchdown dekat airport pun dah ramai yang ramai dah. So, betul. You tahu dia punya passion, fans punya passion macam mana dengan team masing-masing. So apa yang kita orang approach, kita tengok dulu team ni, okay, kita rasa okay boleh sampai target tak kita punya collection ni. And then kita pun berbincang balik dengan team, okay kita boleh offer you banyak percentage and then kita key modal. So far kita tak adalah pakai modal yang besar juga lah sebab kita pun ada our own staff kan yang boleh buat kerja apa semua. Cuma setakat ni tak adalah sampai orang kata tak dapat pelanggan kan. Cuma itulah bila jadi macam ni, kita sebenarnya kita nak membantu tim tau. Sebab you bayangkan kalau kita ada potential orang yang nak beli tiket. Contoh kita punya platform dah ada orang beli tiket kan. Tapi kita ada bila yang haram ni, contoh yang tak legal ni ada 2,000 orang yang tengok. So you dah hilang 2,000 orang potential yang nak beli tiket. Faham tak? So itu yang kita rasa kecewa sebab kita rasa kita nak membantu tim kan. So at the end of the day kita yang nak bayar tim tau. Tim tak keluarkan duit. Sebab kita nak membantu, kita cakap okay, this is pre-season dan bila pre-season you guys pun tahu memang kita tak terikat dengan mana-mana rights. But once liga start memang kita orang tak boleh kacau. That is unify punya rights kan. Kalau you tahu memang kita tak boleh kacau. That's why kita akan buat kita akan selalu approach team bila pre-season. So pre-season friendly, dia terpulang kepada team. Dia memang tak melibatkan FAM, tak melibatkan MFF. So team punya inisiatif lah untuk buat live streaming. So kita approach them. Kita kata okay, kita bagi proposal. Kalau you buat live streaming, pay per view, you dapat ni. Then ini boleh sedikit sebanyak boleh membantu team. Then dia nak. Macam Terengganu memang nampak benda tu. Macam okay, of course saya orang Terengganu lah. Dan saya tapi bukan sebab saya orang Terengganu saya nak memuji tim Terengganu FC lah. Tapi bagi saya Terengganu FC diorang punya management, diorang punya team memang team yang memang pandai cari duit. If you guys pernah pergi ke Terengganu, you guys ni pun nampak diorang ada cafe. So benda-benda yang macam tu. And then bila kita approach macam ni, dia tahu okay, when it come to duit je, bila sampai ke boleh buat duit je, okay, yes. Dia tu cakap yes. So bila kita tengok proposal, okay, yes. So macam kita orang pun agak respect lah dengan tim Terengganu yang dia boleh nampak benda ni. So dia tak keluarkan duit, kita datang dengan modal kita, collection, kita bagi. So benda tu nak generate income untuk tim lah sebenarnya. Itu yang bila kadang saya ada juga kawan-kawan yang kata Zee bagilah live access free kan. Tak, sekarang ni live access ni bukan untuk aku tau. Ni nak membantu tim. Kalau kau sayang tim kau lah kena beli access ni membantu tim. Macam kau beli tiket kan. So okay, diorang pun faham. So itulah macam yang saya cakap, kadang kita punya modal tu tak adalah besar, cuma keuntungan yang kita dapat tu sebenarnya pun tak besar, tapi boleh membantu tim. Dan kita pun bagi idea dan kita pun sendiri dapat profit. Dalam masa yang sama kita pun ambil profit tu untuk bayar gaji kita, dan kita bayar kita punya maintenance apa semua kan. Dengan barang-barang yang kadang nak kena repair, nak kena beli baru. So benda-benda macam tu je. So itulah. Macam kalau kata kita tengoklah perjalanan bola sendiri daripada 2019
sampai sekarang memang daripada Liga Amatur dan Liga Sosial lah, saya cakap Liga Sosial lah kan, untuk segi live streaming, betul sediakan platform terbaik lah untuk peminat-peminat ni. Mungkin kalau kata perancangan Bowlers untuk yang kehadapan ni berkemungkinan macam kalau kata untuk menaja liga-liga yang lebih besar ataupun sukan-sukan lain, adakah itu termasuk dalam perancangan Bowlers dalam masa dekat atau masa yang lain lah? Kalau dalam masa terdekat ni kita memang tak ada lagi lah yang kita rasa kita nak taja live streaming untuk liga-liga apa lah. So far yang tak ada, tapi macam you guys tahu Bea Cukai. So part of the day dengan Bea Cukai adalah kita tak fully sponsor lah, cuma kita sebab kita pun sendiri bermula buat live streaming untuk Liga Amatur, dan kita tahu macam mana tim Liga Amatur ni yang struggle untuk compete dalam dalam liga, orang kata boleh katakan MT ni adalah liga yang tinggi jugalah kan, dari segi kalau you tengok structure bola sepak Malaysia kita kan. So bagi kita support, kita kata okay tak apa, kita pun ada orang kata relationship yang sangat baik lah dengan management yang next project, insyaAllah kita tengah work out on satu dokumentari pasal seorang pemain bola legenda di Malaysia, tapi itu masih lagi rahsia. Masih lagi rahsia, tengah work on dia punya proposal lagi lah. Cuma itu memang kita akan buat secara apa orang kata best lah. Orang kata itu je lah, boleh lah. Tapi memang kita akan buat full dokumentari. Kalau if you guys tengok macam Neymar dekat Netflix, sampai ada. So memang full dokumentari, tapi pemain dia adalah rahsia dulu lah. Masih lagi belum boleh diketahui lah, masih lagi rahsia lah. Masih tengah dalam perbincangan, tapi itu adalah orang kata rancangan masa depan kita orang lah, tengah nak buat full dokumentari tu lah. Okay. Fatin ada pernah tanya? Boleh tak cuma kongsikan berapa sebenar anggaran modal yang nak dikeluarkan untuk buat live streaming? Modal berapa tu sebenarnya nak keluarkan dulu modal tu? Kalau tuan boleh kongsikan lah berapa? Dia sebenarnya kalau ikut modal sebenar boleh pergi 3 hingga 5,000 lah sebenarnya untuk one match. One match saja. One match lah. Tapi itu memang that's why apa yang kita, tapi itu orang kata basic lah. If you guys tengok pun kita punya live streaming dia bukan macam EPL, macam La Liga, like you ada every angle camera kan. Tak, that is one for basic. Okay, maknanya basic tu pun you dah banyak tu. Can you imagine kita pakai 2 cam? Can you imagine kalau ada 5 cam yang macam Unify buat, of course dia orang punya budget untuk betul. Kalau Liga Super kalau tengok Unify punya, dia orang kos dia orang boleh cecah lagi lah 10,000 untuk satu match. Sebab saya tahu, sebab saya sendiri yang macam Bowlers ni, saya adalah head of production, technical side. So head of production ni kerja dia adalah you kena setkan semua benda. So you kena tahu technical, you kena tahu kamera apa yang bagus untuk nak pakai, you kena tahu barang apa yang nak pakai, kabel apa yang nak pakai. So benda tu kita kena fikir sebelum kita nak start shoot kan. So benda tu pun modal juga. Kadang even kita punya PC pun dah dekat 10,000. So memang barang kita pakai mahal. So kamera pun dekat 10,000, 100,000. So kalau ikutkan masihlah lagi tak dapat pulangan yang sebetulnya lah bila kita dah tolak-tolak bayar staff apa semua kan. Tapi itulah. Okay, tidak? Okay, saya rasa kita sampai di sini sajalah. Kita berbual di kita sekarang. Kami di pihak Harimau Melayu mengucapkan terima kasih kepada Tuan atas kesudian untuk meluangkan masa Tuan lah bersama kami untuk menjelaskan tentang insiden yang berlaku dan
Orang kata selain menjadikan Harimau Melayu ni sebagai satu platform untuk memberikan bowlers kepada peminat-peminat bola sepak tempatan. Okay, last lah Tuan, harapan untuk peminat bola sepak dan harapan untuk Buzz TV, Bowlers TV sendiri. Apa harapan Tuan? Sorry, I nak betulkan sikit je tadi yang cakap yang masa tengah dalam rundingan dengan tim PAS tu kan. Basically, you boleh add on sikit. PAS pun dia pun dah minta maaf secara terbuka lah. Cuma tadi kan saya cakap tengah dalam rundingan lah. Okay, tapi memang ada yang dia reach to us, yang hantar WhatsApp, hantar message, yang DM dan buat permohonan maaf secara terbuka. Rasa you boleh ambil this one kot. Tadi saya takutkan nanti salah pula kan. Sebab kita orang balik semalam, benda ni dah kecoh gila, dah keluar dekat portal-portal kat lain lah. So macam tu lah. So far yang partner saya beritahu okay, dia orang pun dah minta maaf secara terbuka. Cuma yang kita masih lagi dalam masa yang sama, kita masih lagi orang kata tak dengan kita punya nak proceed to legal lah sebenarnya. Tapi macam saya cakap dia orang pun dah buat permohonan maaf secara terbuka. Dalam masa yang sama kita tengah kita tengoklah kalau capai kata tujuan yang kata sepakat tu macam mana, kita okey selesai, kita akan selesai dengan baik. Kalau tak, kita akan ke legal lah. So macam tu lah. Okay, last apa? Harapan last. Okay, peminat Okay. Saya mengharapkan lah, orang kata setiap peminat bola sepak ni, tak kira lah di mana pun dekat dalam Malaysia, especially support lah orang kata kita punya liga, kita punya team, kita punya bola sepak Malaysia ni. Sebab sebenarnya dalam masa yang sama, kalau kita buat live streaming ni, sebenarnya dalam masa yang sama kita pun sendiri membantu pasukan-pasukan ni untuk survive. Macam kita dah dengar banyak cerita dah yang ada pemain tak dibayar gaji, dan kita ada macam banyak hutang, ada tim ni tu ni, macam kita dah banyak dengar masalah-masalah yang macam tu. Dan saya juga respect kepada tim-tim yang pandai cari duit untuk generate income diorang sendiri. Macam dulu pun kita ada buat dengan Kelantan. So every week, untuk Liga Premier, setiap minggu kita akan ke Kelantan untuk buat live streaming secara pay per view. Itu pun Kelantan pun nampak benda tu yang dia boleh buat duit daripada situ, sebab dia sendiri pun nak generate income secara sendirilah, tak mengharapkan sangat duit kerajaan kan. So saya menyeru, macam saya minta semua orang support lah, macam support team and then support macam orang yang macam kami ni yang menyediakan platform live streaming ni secara berkualiti. Orang kata yang kita pun tak charge mahal tau. Kalau you tengok, kita paling murah setakat ni, RM7.90. Ada yang charge ada yang charge RM12.90. Jadi orang kata kita sendiri pun, saya sendiri pun, tim saya sendiri pun nak support tau. Kita nak support team, kita nak support juga fans, kita nak bantu juga fans untuk tengok live streaming dengan kualiti yang baik kan. So itulah saya mengharapkan semua orang pun akan support lah, sebab Liga pun dah nak start. Tak lama lagi kan, nanti kita ada pelancaran JC, ada apa semua. So benda tu akan jadi lagi meriah lah. So saya harap sokong lah. Dan akhir kata daripada saya, pada mana-mana tim Liga Amatur atau Liga Super atau siapa-siapa tim yang nak bekerjasama dengan kita, kontak lah kita. Kita boleh buat live streaming dan kita boleh buat segala bentuk video production. Macam dulu first video pelancaran JC Terengganu FA yang sebelum FC tu adalah hasil kerja saya lah. Yang first sekali 2016 dengan 2017. So kita boleh juga buat video promo team JC, so semua boleh lah. So saya ambil kesempatan untuk promote lah. Boleh team Liga Amatur nak buat live streaming ke apa ke. So itulah. And good luck to you guys juga lah. Harimau Malaya memang terbaik lah sebenarnya guys. Kita pun boleh nampak Harimau Malaya pun dah semakin maju lah sekarang. Lah insyaAllah kita grow bigger untuk orang orang macam tu. Okay. Best. Alright, So ada apa lagi tak? Itu saja. Okay, terima kasih Cik Syarizi. Hari ini banyak info kita dapat.
InsyaAllah Ballers TV akan lebih maju, lagi maju daripada Harimau Malaya insyaAllah soon. InsyaAllah. Okay. Ke sama level ke? So Okay. insyaAllah lepas ni isu ni dah takkan ada lah kot Okay, saya harap tak ada lah. Tapi cuma kadang benda macam ni dia sekejap je isu ni. Bila dah kita akan lupakan je pun, bukannya dan okey, satu lagi saya nak cakap, kita sebenarnya tak ada langsung kebencian kita terhadap parti politik mana-mana. If you faham tak? So sebab sekarang bila orang attack kita, orang ingat kita tak suka PAS. No. Even kalau you upload dekat DAP punya page pun kita akan condemn. That is salah. So benda yang salah, siapa yang buat pun kita akan cakap benda tu salah. So saya nak betulkan kat situ lah. Kita orang ni bukannya nak membesarkan benda ni, bukannya sebab kita tak suka terhadap satu parti politik tu, tak. Sebenarnya kita nak educate orang yang benda tu salah. You ambil stream orang yang bayar, and then you buat benda tu secara haram kan. So macam salah lah. So siapa-siapa yang buat pun memang salah. Tu yang kita nak betulkan kat situ, sebab ramai yang attack kita macam ni tak suka parti ni, tak suka parti tu. Tak, kita bukan kebencian terhadap parti sekarang ni. Kita nak educate orang untuk jangan buat lagi benda ni. So kalau macam bukan Ballers pun, kalau dengan production lain yang buat pun, kalau macam Selangor buat last minute pun, you tak boleh buat juga sebenarnya. You tak boleh ambil itu yang letak kat page you. Memang benda tu salah mana-mana pun. Itu je lah saya nak cakap. Okay. Alright, terima kasih Encik Syahrizi. Kepada semua fans Harimau Malaya, jangan lupa follow semua social media kami dan subscribe YouTube channel Harimau Malaya. Jangan terlepas satu konten pun daripada kami. Okay, terima kasih Encik Syahrizi. Kita jumpa lagi InsyaAllah next time. Sama-sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.